hiduplah seperti mana kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak mampu melihat, percayalah, yakinlah Allah sedang melihat. Jadi maknanya sekarang ni melihat Allah Ta'ala ni bererti kata lain adalah ingat Allah. Ingat Allah. Dan ingat Allah ni lah menjadi agenda kita sekarang. Kita nak ingat Allah. Alangkah malangnya hari ini Allah kata dalam surah Sajadah ayat 9, hakikatnya qalilan ma tashkurun, sedikit sangatnya ingat Allah. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruh waja'alakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Allah tiupkan roh dan jasad kita, di dalam jasad kita ni Allah bagi penglihatan, Allah bagi pendengaran, tapi sedikitlah yang syukur. Ini ingat Allah, syukur ni ada Allah. Kalau mula pun dah tak betul, agak-agak ujung-ujung memang kita boleh betulkan di pertengahannya, tapi kita bimbang nak betul di pertengahannya perlukan kehancuran. Bimbang diingatkan dengan cara peringatan melalui ujian yang menyakitkan. Duit ni dunia. Bila dunia, sifat dia tinggal, sifat dia tipu, sifat dia fitnah. Baik. Soalannya, kalau kita terus pergi bersandar pada duit, maka kita akan kena tinggal, kena tipu. Duit itu makhluk atau kejadian. Bila kejadian, ada tak cara melihat makhluk? Ada tak Allah ajar cara melihat? Kan kita sekarang tengah belajar cara melihat, tidak? Jangan tengok duit. Kalau siapa tengok duit, jadi mata di kaedah yang Allah ajar melalui kaedah Tariq Nubuwah. Qra bismi rabbikallazi khalaq. Qra, bacalah bismi rabbikallazi khalaq. Nah, cuba tengok ni sedang jemaah mata Allah SWT. Cuba tengok, perhati baik-baik. Cuba tengok. Pertama, kedua, ketiga. Bacalah dengan nama. Dengan nama siapa? Rabb. Nama siapa? Nama yang menjadikan duit. Duit tu kejadian tidak? Ya. Sekarang ni duit kita dah ada nama. Sekarang ni bila kita baca dengan nama yang menjadikan duit, Nabi kata bermula dengan bismillah, dengan nama Allah. Baik, nama Allah ni lafzul jalalah. Itu anchor dia. Nampak? Bila dengan nama Allah, yang lebih khususnya apa? Khususnya adalah rezeki. Okey, pecahan lagi, kaya. Sebab kaitan kaya dengan rezeki ni seringkali dikaitkan dengan duit. Maka ini satu kemuliaan. Allah muliakan kita, yang mana kita ni hina, tapi Allah muliakan dengan tempat yang mulia, dengan majlis yang mulia, dengan amalan yang mulia. Alhamdulillah, apabila Allah muliakan, Allah berikan kemuliaan untuk mengimarahkan kembali masjid. Subhanallah, satu perkara yang sangat indah. Asal kita itu hina, dari air mani yang hina. Namun apabila Allah nak muliakan kita, maka Allah letakkan kita di tempat yang Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Allah itu mengatasi hak segala-galanya. Kita tunaikan hak Allah dahulu, barulah hak kita ini akan disempurnakan. Hak Allah ni, Allah suruh iblis, yang mana sebelum itu Azazil lah. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Jadi hidup kita ni bermula dengan kisah iblis lah. Dan kisah Nabi Adam AS. Bermula kisah Nabi Adam AS, kisah iblis itulah datangnya cerita kita. Iblis diberi tugas, ada dua. Nabi Adam AS diberi tugas, iblis yang nama Azazil pun diberi tugas. Iblis gagal melaksanakan tugas, Nabi Adam AS berjaya melaksanakan tugas. Kata iblis ni, dia pencetus. Apa cetusan dia? Dia akan cetusan dia adalah mencetuskan perbalahan, mencetuskan provokasi. Kerana apa? Rasa diri berkuasa. Baik, maka bila diri merasakan aku berkuasa dan mulia, itulah yang akan hancur binasa. Hak kita akan terlaksana dengan sempurna. Memang, so saya bimbang, hak kita memang macam-macam benda yang kita nak kat muka bumi ni, setelah kita menyempurnakan hak Allah terlebih dahulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallah ya amma yusyrikun. Wallahul Khaliqul Bari'ul Musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih, amma ba'du. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah ala kulli nikmah. Pertama mula dan selama-lamanya, marilah kita sama-sama manjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kesyukuran yang sebenar-benarnya. Moga-moga dengan segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita hari ini, kita mampu menterjemahkannya dengan jalan ketaatan, insya-Allah. Dengan jalan yang membawa kita makin dekat kepada Allah SWT. Baik, alhamdulillah bertemu lagi kita pada siri pada malam ini, kuliah pengajian online dalam pengajian Lisanul Haq, kalam-kalam kebenaran. Baik, pertama mula kita berbetulkan niat, inna a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawah. Semua perkara itu bermula dengan niat dan kita akan dapat apa yang kita niatkan. Jadi insya-Allah kita niatkan untuk dapat redha Allah, kita mendapatkan kefahaman. Moga-moga dengan kefahaman itu mampu kita menterjemahkan dalam amal ketaatan. Dan dengan majlis ilmu ini turunnya barakah, Allah memudahkan segala urusan kita dunia dan akhirat, insya-Allah. Baik, bagi meneruskan majlis kita pada malam penuh barakah ini, mari kita sama-sama mulakannya dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum bi rahmati astaghis. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Moga-moga Allah kurniakan kita semuanya makrifatnya, basirahnya dan memimpin kita ke jalannya dengan cahaya, insya-Allah. Khair, alhamdulillah. Terima kasih kepada semua yang telah bersiaran bersama saya pada malam yang penuh barakah ini. Dan tanah dan syabas di atas azam anda semua, kesungguhan, kemahuan untuk terus belajar secara istiqamah dalam pengajian hakikat kehidupan ini dan seterusnya pengajian Lisanul Haq. Tiada lain yang kita mahukan, tiada lain perkara yang kita dambakan itu adalah kefahaman. Natijah daripada pengajian ataupun majlis ilmu itu adalah kefahaman. Dan kita kena istiqamah berada dalam majlis ilmu adalah untuk mendapatkan kefahaman. Kerana dengan kefahaman akan menghidupkan jiwa kita ini. Jiwa ini hidup dengan kefahaman yang benar lah, melalui jalan ilmu yang benar. Sebagai contoh ilmu yang kita nak bincangkan pada malam ini bersandarkan kebenaran
Dan dengan kebenaran itu akan menghidupkan jiwa kita ini. Bila hidup jiwa, insya-Allah dia ibarat lampu lah. Jiwa ni menerangi kehidupan. Bila terang, maka nampaklah jalan. Isunya sekarang tak nampak jalan ataupun samar-samar. Dia tak nampak sama-sama atau sesat jalan. Kita minta jauh sesat lah. Bila sesat jalan ni bahaya. Sebab kita bimbang akan berlakunya kerosakan. Samar-samar pun dah hampir kepada kerosakan dah. Sebab sama-sama kan. Bawa jelas tak jelas, clear tak clear. Silap lagi bulan masuk gaung. Tu kita tak mau. Yang kita nak adalah yang jelas. Nampak terang. Itu dengan apa? Dengan kefahaman. Kefahaman umpama cahaya yang menerangi kegelapan kejahilan. Gelapnya kejahilan itu diterangi dengan cahaya kefahaman. Gelapnya kejahilan itu diterangi dengan cahaya kefahaman. Cahaya kefahaman itulah akan mendorong kita untuk menuju ke arah amal ketaatan. Ramai orang tidak mampu melaksanakan amal ketaatan kerana dia tidak faham dengan kefahaman yang benar. Akhirnya amal ketaatan itu hanya menjadi satu alasan ataupun penat ataupun perkara yang menjadikan persoalan kenapa saya kena taat. Ini semua berpunca daripada hati yang tidak mendapat cahaya petunjuk Allah Ta'ala. Yang mana tiada kemahuan dari diri dia untuk meletakkan diri dia. Membawa diri dia ke jalan ketaatan. Macam contoh malam ini dengan majlis ilmu. Khair. Baik. Jadi sedang jemaah mata Allah SWT, cahaya kefahaman ini penting. Sangat penting. Cahaya kefahaman ini akan membawa kesan kepada kenikmatan di dalam amalan. Amalan yang kita lakukan bukan yang banyak, tetapi yang nikmat. Banyak dan nikmat itu satu bonus. Tapi yang ditekankan di dalam agama itu bukan yang banyak, tetapi yang ikhlas, kualiti. Ikhlas itu puas. Kita sambung pengajian kita yang semalam. Pengaruh kalam pada jiwa. Jiwa yang dipengaruhi oleh kalam yang benar, dia akan membawa kepada cahaya pada hatinya yang terang. Bila cahaya pada hatinya yang terang, sifat ataupun ciri-ciri hati yang hidup telah terbina. Nak menghidupkan hati itu adalah dengan mendengar kalam-kalam kebenaran. Nak menghidupkan hati itu adalah dengan meletakkan ataupun membawa hati ini kepada perbincangan kebenaran. Sebab itu dikaitkan dengan menghidupkan hati itu dengan zikrullah, ingat Allah. Apa makna ingat Allah? Itulah dengan kalam yang benar. Kalam yang benar itulah bercerita tentang ingat yang sebenar. Mana mungkin kita boleh ingat tanpa berkata-kata? Mana mungkin? Contoh, walaupun kita mulut kita diam, tapi ada kalam yang masih berbicara, cuma kalam itu tersembunyi, khafi, halus. Dia panggil mata batin ataupun ainul basirah. Mata hati ini yang berkata-kata. Apatah lagi ketika hati telah terang menyinari, maka zahirlah pada perbuatan yang menzahirkan cahaya tadi. Lalu kata-katanya itu penuh dengan cahaya petunjuk kefahaman. Jadi sidang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala, menghidupkan hati ini satu kewajipan. Wajib menghidupkan hati. Kerana beramal itu dengan hati. Kalau hati yang mati, maka amalan itu tidak dikira oleh Allah. Hati yang hidup itu dengan kalam kebenaran. Kalam kebenaran itu bercerita tentang yang aulaknya itu kekuasaan. Kalam kebenaran berbicara soal kekuasaan siapa? Allah Azza wa Jalla. Bila hati ini diulang berkali-kali tentang kalam-kalam kebenaran, maka hati ini akan dilenturkan, dilembutkan. Itu panggil hati yang lembut. Hati yang wajilat qulubuhum, hati yang nikmat,
hati yang manis. Itu dipanggil halawatul iman, kemanisan iman. Jadi sebenarnya mata Allah SWT. Hati ini dihidupkan. Zikir yang dimasukkan itu dihidupkan dengan kalam-kalam kebenaran. Kalam-kalam kebenaran. Jadi menghidupkan hati ini satu kewajipan. Jadi belajar untuk menghidupkan hati itu satu tuntutan, fardu ain. Siapa yang tidak belajar untuk menghidupkan hati, maka dia berada di jalan kesesatan. Sebab mana mungkin beribadat tanpa hati? Pada hati itulah duduknya segala nikmat. Kalau tidak dibahaskan, tidak dimulakan dengan hati, sudah pastilah amalan itu terbatal sama sekali. Hati duduknya niat. Niat bermula dengan lafaz ataupun kalam ataupun lintas. Tetapi ada kata-kata. Cuma konsep atau kaedah terjemahan kata-kata itu dengan bilafzi atau dengan hati. Lintasan hati dia panggil. Baik. Jadi sebenarnya mata Allah SWT. Misi kita ini setiap masa, setiap waktu, setiap ketika. Hendaklah memastikan hati ini sentiasa bercahaya. Satu. Keduanya, menghalang daripada gelap kembali atau kabur. Ataupun setelah bercahaya, kita tidak mahu hati ini kembali pudar cahayanya. Yang ini datanglah pembersihannya. Atau membersihkan hati ini dengan apa? Dengan kalam-kalam yang benar. Ini kena mengulangi itu penting. Baik. Kesan kepada jiwa ini apabila diberikan ataupun ditanamkan ataupun dimasukkan kata-kata yang benar, maka jiwa tadi akan jadi jiwa yang tenang. Sebab hati yang bercahaya atau jiwa yang bercahaya ini, cahaya ini bersifat tenang. Cahaya bukan cahaya ini ditenangkan. Contoh, bila kita duduk dalam kegelapan, kita akan dapat rasa gelap. Gelap ni kan satu kesempitan. Bila terang, lapang. Itulah ketenangan. Lapang je hati tu. Kerana apa? Penuh dengan kalam kebenaran dalam hati dia. Ini yang kita nak. Baik, jadi benar Ustaz Muhrid. Apa yang membuatkan hati itu malap? Dengan dosa-dosa. Dosa-dosa yang dimulakan dengan dosa kata-kata. Ini yang ni. Sebab itu dosa yang bermula dengan kata-kata ini berbahaya sekali kerana kita bimbang ada kata-kata yang batil dimasukkan dalam hati kita. Itu dia. Kata-kata yang merosakkan keyakinan. Kata-kata yang merosakkan keimanan. Maka dosalah. Maka bila dosa, maka gelaplah hati itu ataupun pudarlah hati itu. Maka kita bimbang bila banyak kata-kata yang batil itu seringkali diucap, berkali-kali diucap, maka hatinya akan terkesan, lambat laun akan terkesan dengan kata-kata batil. Sekiranya hati itu dibiarkan, maka malap akan menjadi gelap. Malap akan menjadi gelap. Apabila menjadi gelap, apa yang berlaku? Kerosakan. Kerana mana mungkin bawa kereta dalam keadaan pejam mata boleh sampai ke tempat yang ditujunya. Mana mungkin? Sudah pasti bila bawa kereta terlelap. Apa barang kemungkinan berlaku? Aksiden. Pasti. Apa yang berlaku bila berjalan dalam gelap pula? Mesti akan berlaku kerosakan. Mesti. Sebab itu, kata-kata bukan kata kesan pada fikiran, itu baru level yang boleh dihilangkan, fikiran ini. Tetapi yang bahaya sekali, memberi kesan kepada hati. Berhati-hati. Allahu Akbar. Baik, bila hati yang Puan Amirah Khairuddin, tak apalah. Bila dah sedar, maknanya Puan Amirah, bila dah sedar bahawa banyak kalam-kalam batil itu bersarang dalam hati kita, maka masanya untuk kita hancurkan kalam-kalam batil itu. Kalam-kalam batil itu mestilah dihancurkan.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Jadi kalau kita lihat di sini, dalam perbahasan ini, bila kita letakkan kepada perbincangan membina kehidupan, cuba lihat. Ianya mesti bermula dengan kalam. Allah. Okey. Okey. Semalam kita berhenti dekat perbezaan ini. Membina usaha, membina yakin. Sekarang ini, dalam kita nak membina kehidupan, saya tulis balik ya. Malam ni saya nak teknikal sikit sebab nak susun balik bagaimana proses membina kehidupan tu berlaku. Baik, pembinaan kehidupan ini berlaku membina, nama pun membina. Bila kata membina mesti ada dia panggil SOP dia. Membina mesti ada yang dahulu, mana nak buat dulu. Okey. Bila kata SOP ataupun kaifiat atau kaedah, maka seperti yang telah kita bincangkan sebelum ini, dalam membina kehidupan ada kaedahnya. Sudah pasti kaedah yang kita dah bincangkan itu adalah kaedah soft. Ini kaedah soft ini. Apakah kaedah soft itu? Itulah kaedah akhlak Nabi. Sidik, amanah, fatonah, tabligh. Baik. Bila kata membina kehidupan, itu dengan akhlak Nabi, bila kita dah faham proses ini, dalam 4 proses ini, apakah proses yang paling penting kita kena jaga? Itulah, bawah sikit, proses kalam. Ataupun kata-kata. Menyusun atur kata-kata. Kehidupan ini dibina dengan kalam. Sebab tu hati-hati. Baik, kalam terbagi kepada 2. Ini saya susun balik ni supaya kita fazakir, kita ulang. Mana yang baru mungkin ikut malam ni, mungkin yang baru dia dapat ulangan balik insya-Allah. Ataupun yang lama kita mengulang kembali untuk mengasah kefahaman kita. Baik, kalam ada 2, kalam batil, kalam hak. Kalam yang benar, kalam yang batil. Baik. Kenapa kena utama, yang pertama ini kena jaga kalam? Kerana setelah kita bina kehidupan ini, yang mana pertama yang dikata kalam itu kerana dia ada kaitan dengan iman. Lisan itu berkaitan tentang iman sebab membina kehidupan itu dengan iman. Jadi, apakah syariat ataupun apakah kaedah kita nak memastikan iman ini terbina dengan baik? Memang rukun iman tu percaya kepada Allah, kan? Percaya kepada para malaikat, percaya pada kitab, percaya pada nabi, percaya pada hari kiamat, percaya pada qada dan qadar. Kita pun nampak dah rukun yang iman yang 6. Tetapi bagaimana nak menjaga iman ini? Apakah kaedah dia atau prosedurnya? Maka kita akan lihat dengan hadis Nabi SAW. Hadis Nabi SAW kata apa? Man kana yu'minu billah, man kana yu'minu billah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyakul khair, falyakul khairan. Hendaklah, ini satu arahan. Hendaklah kamu berkata baik. Maka di sini hak yang dimasukkan di sini adalah baik. Lawan kepada hak itu batil, apa dia? Buruk. Okey? Baik.
Sebenarnya mata Allah Subhanahu wa taala. Khair. Kalau kita lihat di sini, membina kehidupan dengan apa? Dengan iman. Tak ada iman, tak ada kehidupan. Tak usahlah nak sembang lebih-lebih. Memang tak ada iman, tak ada kehidupan. Ustaz, orang yang tak beriman tu ada kehidupan? Tak ada. Dia sedang membina kehancurannya. Sebab tu orang yang tiada keimanan, kepercayaan, keyakinan, dia tak ada kehidupan. Yang kita nampak itu bukan kehidupan. Itu adalah kebendaan, keseronokan. Lambat laun dia akan menghancurkan hidupnya sendiri. Baik. Maka kita fokus kat kita punya perbincangan lah. Bila kita membina kehidupan dengan iman, kita dah percaya pada rukun yang 6, maka apa kerja yang kita kena buat? Itulah menjaga kata-kata. Menjaga lisan. Baik, kenapa kena jaga? Sebab pertama, Nabi kata. Nabi suruh, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Jadi sebenarnya mata Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka dengan itu kalau kita lihat, setelah kita, kenapa kena menjaga kalam ini? Kerana ini ciri atau sifat-sifat kalam tu kita dah sentuh. Sifat kalam, tak apalah saya ulang lagi insya-Allah biar kita faham. Apa sifat kalam baik? Apa sifat kalam baik? Sifat kalam hak. Pertama, bertambah yakin dia. Yang kedua, dia akan mendapat yakin. Kemudian dia dapat petunjuknya, nasihat. Bimbingan. Kata-kata yang membawa kepada bimbingan. Bertambah keyakinan. Okey, yang lebih tepat bukan bimbingan, lebih tepat bimbingan ni nombor 2. Ini ciri utama dia. Ketenangan. Ini bimbingan di sini. Okay. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Baik, sekarang ni bila kata sifat kalam ni dulu, kita belajar sifat kalam ni yang boleh dirumuskan ada 3 ni. Yakin, bertambah, kemudian mendapat bimbingan. Setiap kalam itu mendapat ketenangan. Baik, lawan kepada sifat kalam batil ataupun ciri-ciri kalam batil atau cirilah sifat atau ciri-ciri kalam batil. Satu, semakin dia bila yakin, lawan kepada yakin, ragu. Kedua, bukan dapat petunjuk, kesesatan. Ketiga, lawan kepada ketenangan, kegelisahan. Ragu, kesesatan, kegelisahan ataupun dia jadi orang yang gopoh, kegopohan, gopoh, gapah. Itu ada ajilah, tergesa-gesa. Tergesa-gesa. Okey. Ini penting Sedang nyemah mata Allah Ta'ala. Apa yang kita cuba susun ni satu perkara yang penting yang hari ni ramai kita nak, Allah tolong, macam mana Allah tolong Ustaz, macam mana. Jadi kita kena faham struktur ini supaya jelas pertolongan Allah itu. Baik. Jadi sebenarnya mata Allah Subhanahu Wa Taala, cuba lihat bila kita dah jelas daripada 2 cerita ini, kalam hak dan kalam batil. Kalam hak dan kalam batil. Dia di kedua-dua ini
dia akan memberi kesan kepada kolbu. Sangat memberi kesan kepada kolbu. Tadi yang kata kolbu ni Allah pegang. Bila Allah pegang hati itu, maka Allah akan dorongkan dia untuk mendapat kalam yang hak. Tapi bila kata Allah tak pegang, maka Allah biarkan kalam yang batil masuk ke dalam hatinya. Kesan dia, kesan kepada kalam yang hak ini masuk, keluar, maka kesan kepada hati itu adalah cahaya atau hidup hatinya. Kesan kepada kalam batil itu, kalam batil masuk, keluar sini. Dia masuk, keluar sini. Maka ini malap. Cahaya atau mati. Gelap. Sudah pasti kalam batil ini berbicara soal perkara yang dosa. Kalam hak itu berbicara soalnya mengundang pahala. Atau kalam batil itu Allah ridha. Kalam hak itu Allah ridha. Kalam batil itu Allah murka. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, sambung. Jadi sekarang ni, bila kata tengok tadi, kalam ini, kenapa kena menjaga kalam? Kerana iman yang hendak dibina itu akan bersandarkan kalamnya balik. Sebab tu Nabi kata menjaga lisan itu, dan ulama pun jarang, menjaga lisan adalah umpama menjaga iman. Sebab mesti ada yang memegangnya. Tu dia. Dia sangat kait rapat. Sebab tu tidak boleh kata apatah lagi ketika mulut bicaranya iman, tetapi hatinya bicara yang batil. Maka tak selari. Bila tak selari, kita bimbang dia akan jadi munafik. Munafik dia bila berkata, kalam dia nampak benar, tetapi hatinya batil. Pun tak boleh. Jadi, ini hati yang gelap, ini dia akan jadi munafik. Boleh. Ini yang paling rendah sekali. Fasik, rosak, kafir, kufur. Ni. Dia tu hati yang gelap, bahaya. Boleh jadi hati dia rosak, silap bulan dibiar-biarkan, jadi kafir, syirik, murtad, munafik, bohong, kufur. Ini, maka dia melakukan tadi syirik. Bahaya. Sebab itu, lisan selari dengan iman. Iman selari dengan lisan. Ketika dia beriman, maka lisannya kena samalah. Dia tidak boleh tidak dikena seiring. Sekarang ni tugas kita adalah nak bagi seiring dari hati ini, maka ketika zahir kepada lisan, maka zahir kepada perbuatan sama. Hanya kita nak ni perbuatan. Dia selari. Hati sama, lisan sama, perbuatan sama. Jadi lurus. Baik. Jadi sedang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Bermula dengan kalam inilah dia akan mesti masuk ke dalam hati ini. Sebab tu berhati-hati. Okey, baik. Kita dah clear dah itu, berhati-hati. Memang kena jaga sebab memberi kesan pada hati. Memberi kesan pada hati, bila benar perjalanan dia cahaya, maka cahaya ini, cahaya masuk cahaya yang benar. Kalam yang benar bercahaya. Kata-katanya itu akan membawa kepada ketenangan. Sebab ketenangan ini digambarkan juga dengan lisan. Dengar orang dia cakap, tenang dia. Ketenangan. Lisan ni itu membawa pada ketenangan. Lisan ni itu membawa kepada kalam. Kalam yang benar ni dengar dia seronok dengar. Apatah lagi baca Quran.
Tu kalamullah. Lisan dia, lidah dia digunakan untuk membaca ayat-ayat Allah. Tenang je dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pergi musabaqah dengar. Kan kita dengar orang baca Quran. Cahaya orang baca Quran ni hatinya bercahaya. Cahaya lisannya membaca kalamullah tu bercahaya-cahaya kita dengar. Daripada kita berserabut tadi, dengar musabaqah ke, dengar orang mengaji, lapangnya hati. Sebab apa? Sebab kalam pertama tadi dengan kalamullah. Sumbernya sumber yang benar. Bila kalamullah dimasukkan dalam hati, maka bercahaya hatinya. Bila bercahaya hatinya, lisannya akan membawa kepada ketenangan. Perbuatannya membawa perbuatan yang ni perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang sempurna. Kamilah ni baiklah. Ahsan. Ahsanu ayyukum ahsanu amala. Perbuatan tadilah. Bila dengar baca Quran, orang baca, Allah, kenapalah sedap ke dia baca? Bukan sebab sedap, sebab cahaya tu sudah menusuk masuk. Baca biasa pun boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sendiri kan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Kita baca sini slow dia bacakan. Itu adalah baca bertartilnya. Kan? Dengan bagai-bagai kaedah bacaan lah. Baik. Jadi, pertama kalamullah itu sendiri, yakni Al-Quran, kalamullah, sumber itu dimasukkan ke dalam hati. Sebab tu kena banyak kan membaca Al-Quran. Satu, sebab itu membaca bukan menyebut. Membaca tu dengan hati. Kalau menyebut dengan lisan. Bila kita bincangkan kalam benar, ini bukan dengan lisan semata-mata, dengan hati. Sebab tu berkata dari hati. Baca dari hati. Sebab tu Al-Quran, kalamullah, Al-Quran itu sumber yang paling aula, yang utama itu Al-Quran. Itu nas yang qata'i, yang tidak boleh disangkal walaupun bil harfin dengan satu huruf batil kita. Baik, jadi kena faham Al-Quran itu pertamanya dipanggil huda. Kan petunjuk. Syifa. Ini syifa ni tenang. Ubat. Furqan. Ini sifat-sifat kalam. Kita ambil daripada nama-nama Quran. Al-Furqan. Apa maksud Al-Furqan? Pembeza hak dan batil. Furqan. Furqan ini mendapat bimbingan. Ini bimbingan. Ini tenang. Huda ni mendapat petunjuk, maka dia yakinlah. Sebab tu sumber Al-Quran akan membawa 3 aspek ini. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Dan ketiga-tiga ini hanya bagi hati yang bertakwa. Hati yang mengenal Allah. Hati yang tidak ada Allah tidak terpakai untuk dia menerima kalam kebenaran. Hati ini rosak. Nak terima Allah macam mana? Baik, Al-Quran. Sebab itu membaca Al-Quran itu adalah dengan menghayati, memahami. Menghayati, memahami, menyelami. Bukan saja menyebut. Dia bukan ingat, menyebut bukan. Jadi 3 elemen ini. Oh, tu baca Quran tu Ustaz. Kalau sekiranya dia membaca tetapi lepas baca Quran bergaduh. Lepas baca Quran resah. Lepas baca Quran mengumpat. Maka dia tidak baca Quran. Maka kalam batil dia maknanya dia tidak ada kalam hak lah. Tak ada lah, tak terpakailah kalam itu. Sebab tu dalam membaca Al-Quran itu dimulakan kalam ta'awuz.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nampak? Maknanya nak membaca Quran dengan hati kan? Hati. Ni dengan hati. Sebab itu hati ni, nampak? Hati ni mesti dibersihkan. Sebab itu hati ni dibersihkan, maknanya kita kena masukkan kefahaman ni. Sebab itu iman tu dia akan masukkan terlebih dahulu dalam hatinya. Bila sebut itu hati, yang mana hati ni dibersihkan dengan apa? Hati nak dibersihkan dengan istighfar. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Istighfar. Dalam istighfar, membersihkan hati ni, istighfar ni nak masukkan kalam kebenaran, nak cerita, nak sambung ni supaya kesan. Maka apa maksud istighfar? Itu taubat. Apa maksud taubat? Kembali. Apa yang nak dikembalikan? Ini datangnya perbahasan kalimah yang benar. Tadi kan kita mulakan sumber kalimah itu Al-Quran. Tapi Al-Quran ni tak masuk-masuk lah Ustaz dalam hati. Baca berkali-kali bergaduhnya jadi. Baca berkali-kali siap boleh pilih-pilih tak? Fangkiu masna wa sulasa wa rubah. Ini tak mau dengar. Ini ayat ni tak betul. Kahwinlah kamu 2, 3 dan 4. Marah dengan ayat tu. Kita boleh pilih-pilih pula ayat Al-Quran tu. Kenapa? Dan kita boleh pilih pula yang mana kita nak, yang mana kita tak nak. Kenapa? Kerana hatinya belum benar-benar menerima kalam kebenaran. Maknanya hatinya sedang dikuasai oleh nafsu. Hatinya sedang berada dalam cengkaman nafsu dunia. Jadi maknanya sebab tu kadang-kadang hati tu berkali-kali diuji menangis, sedih, sakit hati, susah hati, tak sedap hati. Samalah tu. Tak sedap hati, susah hati. Samalah 2 kali 5. Baik, apa maksud istighfar? Dibersihkan dengan istighfar. Sebab tu baca astagfirullah. Lepas tu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maknanya berlindung kita daripada syaitan yang direjam. A'udzubillah. Kenapa kita berlindung pada syaitan? Apa kerja syaitan ni? Apa kerja syaitan sampai kita kena minta tolong ke Allah ni, aku berlindung ni baca Quran ni. Kenapa nak berlindung dengan Allah lagi? Kerana syaitan itu mampu membuatkan kita punya kefahaman terpesong dengan syirik. Itu kena berlindung. Syaitan ni mampu buat kita terpesong kefahaman kita. Sebab tu kata kembalikan kepada Allah. Jadi istighfar, praktikal istighfar itu bukan sekadar sebut juga. Kadang-kadang sebut tapi tidak dari hati. Istighfar yang dimaksudkan takrifnya taubat, kembali. Istighfar itu kembali kepada Allah dengan la ilaha illallah. Di sini datangnya 2 rukun, nafi dan isbat. Menafikan, menyatakan. Nampak tak? Perbincangannya berbalik kepada bagaimana kita nak memahirkan diri kita menguasai 2 elemen penting ini agar hati kita benar-benar kembali kepada Allah. Nampak? Dua-dua ini kita nak supaya hati kita bersedia untuk dimasukkan yakin, dimasukkan ketenangan, dimasukkan furqan, bimbingan. Syaratnya adalah takwa. Takwa ni mana hati yang dah dibersihkan daripada segala syirik. Oh, syirik ini yang jadi masalah besar. Ya, sebab tu kalimah thayyibah ini menjadi kepada kepala bagi segala kalam. Kalimah thayyibah ni, kalimah yang aula ni, afdhaz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kunci kalam. Malah kunci syurga. Geriji. Inilah kunci dia. La ilaha illallah. Kalau kita fikir, takkan sebut la ilaha illallah dia masuk syurga, Ustaz? Kan kita bantai la ilaha illallah tapi tak menafikan, tak mengisbatkan. Tak boleh juga. Nanti kan kata Abu Yazid Al-Bustami kan. Dia marah. Bukan marah lah, dia tegur anak murid dia. Engkau menyebut nama Allah
engkau kufur. Orang kufur, orang kafir sebut nama Allah, dia Islam. Kenapa anak murid dia sebut nama Allah, dia kufur? Kerana ketika sebut nama Allah, dia menampakkan diri dia mulia. Kan? Kan kita kan, Masya Allah, sikit-sikit, Subhanallah. Orang pun tengok, Masya Allah, bagusnya lah dia. Dia tak tahu banyak saka lagi tu. Dia tak tahu banyak saka lagi tu. Depan orang boleh lah. Masya Allah. Subhanallah. Ustaz, itu bukan latihan ke? Latihan bermula dari hati, bukan dari lisan. Kita nak menjaga lisan supaya sama dengan hati. Jangan erti sebut tapi tidak erti bersihkan. Tak selari. Sebab tu nama menjaga lisan. Bukannya menjaga itu dengan kita, sebut je. Nak jaga lisan, sebut. Sebab tu jangan terkejut. Ada orang je pegang tasbih ni. Mana tasbih saya ni? Adakah? Oh, tak ada. Kan tasbih digital tu, yang kat tangan ke kan? Saya tengok, ada pegang tasbih kat tangan. Tapi baju ketat. Perasan? Ada orang sebut nama Allah, tapi buka aurat. Adakah silap menyebut, adakah silap kalimah itu? Tak, kalimah tu tak silap. Bila saya semalam, ada sahabat saya cerita, dia baca Quran. Lepas baca Quran pakai seluar pendek. Dalam dia baca Quran, lepas tu dia pakai seluar pendek. Tak payah saya jauh-jauh sebut Bismillahirrahmanirrahim, lepas tu bergaduh. Kenapa? Kerana dia sebut, dia tak jaga sebut dia. Dia kena sama dengan hati. Sebab hati ni kena ada Allah. Kalau hati ni ada diri, ketika dia sebut, maka kalam tu jadi kalam batil. Kalam pembohong, walaupun bunyinya baik. Allah. La ilaha illallah. Tapi dalam hati, ada busuk hati, dengki hati, iri hati. Ketika dia sebut itu, kalam tu jadi batil bagi dia. Batil bagi tukang si sebut itu. Hati-hati. Sebab itulah kita menafikan. Ini nama kembali. Kembalikan balik empunya sifat pada tempatnya. Empunya ciri, empunya sifat. Ini sifat kasih sayang, balikkan pada kasih sayang. Empunya kaya, balikkan pada kaya. Empunya kuat, balikkan pada kuat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya benar Tuan Surah An-Najm. Sebab tu kita tidak memahami. Sebab tu memahami ni dalam surah Al-A'raf ayat 179. Saya selalu guna ayat ni. Untuk faham itu dengan hati. Allah kata, lahum qulubul la yafqahuna biha. Ada hati tapi tak nak memahami. Tak nak, bukan tak boleh. Allah kata, qulubul la yafqahuna biha. Ada hati tak nak memahami. Sebab kalau soal boleh tak boleh, ni soal Allah. Allah yang jaga hati. Apa pula boleh tak boleh? Mestilah boleh. Sebab Allah yang jaga. Soalnya kita yang tak mahu nak faham. Tak nak faham. Sibuk main perasaan. Sibuk nak jaga perasaan. Cakap Ustaz, jagalah perasaan sikit orang perempuan. Macam semalam saya baca ada komen, Ustaz ni tak jaga perasaan. Memang, saya bukan nak jaga perasaan. Saya nak bagi terasa ke dia. Nak apa jaga perasaan? Apa dapat? Apa dapat jaga perasaan? Kita kalau nak betul nak jaga perasaan, bukan dengan tidak berkata-kata perkara yang benar. Kalau betul nak jaga perasaan, jaga dengan iman. Tundukkan perasaan tu dengan iman. Kalam-kalam yang benar sahaja yang dibenarkan berkata-kata. Itu maksud dia. Yang tidak benar, diam. Begitu. Jadi maknanya, qulubul la yafqahuna biha, lahum a'yunun la yubsiruna biha, ada mata tak nak melihat, lahum azanun la yasma'una biha, ada telinga tak nak mendengar. Ada mata, ada telinga. Ini kan semua, ini pergi kepada kalam ini. Bukan mana ada lisan. Allah tak guna. Kalau tak nak memahami, Allah kata tak nak melihat, tak nak mendengar.
ulaikal an'am balhum adall. Allah kata, mereka ibarat binatang. Ulaikal an'am balhum adall, malah binatang lebih sesat. Binatang pun tak nak mengaku kawan, lebih sesat. Tentu arah binatang, sebab binatang memang dijadikan binatang, tak ada akal. Tapi manusia itu manusia, kenapa pilih jadi binatang? Itu dia. Tiada madah pujangga. Ya, tiada Islam madah pujangga. Baik. Jadi sebenarnya mata Allah SWT. Sebab tu jangan nak bermain kata-kata. Di jiwanya itu hanyalah perkara-perkara yang mengundang murka. Tak boleh. Sebab tu maksudnya menjaga tu. Jaga kalam itu. Jaga betul-betul kalam itu supaya tidak menjadi batil bagi kita. Bila sebut Allah, jaga Allah betul-betul. Bila sebut la ilaha illallah, pastikan hati kita menerima statement itu. Betul-betul Ustaz tak perlu jaga. Ustaz Haji Mak Muda. Allahu Akbar. Itulah. Orang cakap, alhamdulillah tak ambil hati. Apa nak ambil hati? Apa istilah ambil hati? Kalau hati itu telah diletakkan kepada kebenaran. Nampak? Ini orang cakap nak kuatkan hati ni. Kuatkan hati itu, syarahkan hati mengikut apa yang hati nak. Hati nak cerita tentang apa? Kebenaran. Bagi kalam kebenaran. Jangan konar. Jangan konar. Jangan berlapik-lapik lagi cerita. Hukum tetap hukum. Haram tetap haram. Halal tetap halal. Jelas. Malah kalau mengaji sifat 20, itu memang kena. Dasar pekak, dasar buta, dasar bisu, perasan, manusia tak sedar diri. Itu ayat dia. Dihidupkan, diberi makan, diberi nafas, lagi tak nak membenarkan. Itu ayat dia. Ini kadang-kadang kalam yang benar itu tidak diletakkan di depan, malah tidak dimasukkan dalam hati di saat hati kita masih terdedah dengan perasaan. Perasaan ini akan pergi kepada tidak menafikanlah. Dia tidak pergi penafi isbat, tak ada. Dia tak cerita nafi isbat, dia tak ada cerita tentang takwa, dia tak cerita tentang yakin, sifat, furqan, tak ada cerita. Dia cerita tentang pengalaman. Ada cerita tentang Quran? Tak ada. Dia cerita tentang pengalaman. Ini kena bezakan. Jaga kalam ni bukan kata jaga dengan sebut. Jaga yang apa kita kata pastikan sama di hati. Pastikan sama. Sebab yang dihukum itu di hati, bukan di lisan semata-mata. Malah kalau hati lisan kata Masya Allah. Ni lisan kata Masya Allah, hati kata apa? Mana dia Masya Allah? Akunya usaha. Masya Allah dengan kehendak Allah. Rupanya dia nak manis bibir dia. Manis di bibir. Nak manis di bibir. Bila nak manis di bibir, pahit di hati. Itu yang kena tu. Biarlah manis di bibir datang dari hati yang sedar. Masya Allah, memang hati faham. Itu dari Allah. Sebab itu, bila kata hati, Al-Quran, ini kita mulakan baik. Kalam itu dimulakan dengan kalamullah. Sebab itu, mana-mana ini sumber yang utama. Dalam apa-apa jua perbincangan, sumber utama tu Al-Quran. Al-Quran itulah yang nak ditanamkan dalam hati. Itulah panggil pembentukan jiwa. Lagi banyak kita syarahkan tentang Al-Quran, walaupun kita tak hafal Al-Quran. Tuntutan menghafal itu tidak wajib. Yang wajib adalah beriman dengan Al-Quran. Ini sibuk nak menghafal, tapi tak beriman. Bila Allah kata, dalam Al-Quran Allah kata apa? Rezeki itu tanpa hisap. Rezeki itu ghairi hisap. Duk sibuk ulang rezeki ni, macam tak cukup rezeki ni. Apa cerita? Nampak? Allah kata kasih sayang itu sifat Allah. Datang dari Allah. Nak juga cari makhluk. Mana? Hati dia tidak menerima.
Bila dari awal hati ini tidak terima kalam kebenaran, maka di sini dah gagal ya. Bila kalam ini menendang keluar balik, maka dia akan pangkah dari awal, cahaya akan bertukar menjadi gelap. Kalau dari gelap, lisannya apa lisan dia? Buruk. Kata-kata yang buruk keluar. Bila nak keluar kata-kata buruk ni? Bila datangnya ujian. Ujian datang keluar lagi. Sebab tu kita ni tak sunyi daripada ujian sebab nak memastikan apa yang ada pada lisan. Lisan pula nak memastikan apa yang ada pada iman. Lisan yang benar terhasil pada iman yang benar. Sudah pasti. Kalau tadi kan biasanya dia sebut tapi hati dia bersalahan dengan apa yang disebut. Sampai satu tahap ketika Allah uji dia, terburai juga. Tak sangka kau ya. Aku ingat kau ni asyik-asyik. Masya Allah. Sekali kena ujian. Lain macam terus keluar pada mulut dia. Dasar tak guna. Dia keluar. Keluarlah perkataan-perkataan kesat. Perkataan-perkataan yang merosakkan. Nampak? Sama ke bila bertakbir bukan main kuat, tapi bila tabung lalu kedekut nak sedekah? Ya. Itulah tadi kata Allah Maha Besar. Tapi bila datang Allah uji, dah mula rasa hati dia tidak seiring dengan apa yang disebut. Ni yang kita hati-hati ni. Jika kita solat, ya bewada pekan. Jika kita solat, pemikiran menafikan tentang apa yang kita fikir tentang keperluan kerja. Adakah itu berkait dengan hati juga, Ustaz? Baik. Dia berarti dengan fikiran ni, hati dan fikiran. Fikiran ni apa yang saya tanya sendiri dengan almarhum Datuk Abbas Andin Al-Hafiz. Khusyuk ni di hati, bukan di fikiran. Apa kerja hati? Kerja hati itu adalah akan kontrol fikiran. Jadi bila hatinya khusyuk, hatinya sudah selesai tenang, maka kuranglah fikirannya bergerak. Jadi sebab itu sebelum nak solat itu ada buffernya. Solat qabliyah dulu, tidak boleh tergesa-gesa. Kan? Sebab itu di luar solat tidak boleh ada pergaduhan, tidak boleh ada isu-isu yang berbangkit. Sebab kita bimbang, dia akan memberi kesan pada hati. Bila hati yang itu je menangkap kat fikiran tu. Adapun fikiran, dia akan berlalu fikiran ni mana boleh kita nak lupa kan? Sebab kata almarhum kata, mana boleh lupa? Kalau lupa, saya lah yang paling gagal sekali. Sebab dia kata, sebab akan sentiasa ingat. Cuma, bila hati yang dah tenang, fikiran tu dia lower down, slow turun. Bukannya lupa terus. Kalau lupa, makam tak ingat terus. Dia akan teringat-ingat. Cuma ingatan dia itu dikawal oleh hati yang relax. Allahu Akbar. Telinga dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Bila baca dengan hati, telinga mendengar, maka dia akan kontrol fikiran yang tadi menerawang tadi. Dia pergi tapi dia slow sikit. Sebab tu sebelum nak menyelesaikan nak solat, dia kena ada buffer. Jangan buat lagi kerja-kerja. Itu dah panggil solat qabliyah tu. Nak bagi release. Hati pun mana yang serabut tadi tu release dulu. Supaya dia tak ganggu hati, fikiran kita. Itu dia masuk dia. Apa yang ada dalam hati, itu akan kontrol fikiran dia. Itu dia. Hati dia baik, maka fikirannya pun baik-baik. Sekiranya hati dia tu sudah dimasukkan ketenangan, cahaya, fikirannya itu sekiranya terlintas di fikiran, masih lagi boleh dalam kawalan. Tak ada sampai lupa rakaat. Tak ada sampai itu sampai fikir. Okey. Dia tak ikutkanlah fikiran itu. Fikiran masih ada. Tetapi hatinya setelah tenang. Dia solat dia lah. Fikiran lalu. Sap. Dia akan lalu juga. Hebat no. Yang kita tak nak hati yang gelap. Bila gelap, solat apa pun tak boleh nak kontrol fikiran dia.
Dia memang ada kaitan hati dan pikiran. Sebab tu dalam iman, setelah beriman, itu berfikir. Iman dan yatafakkarun ulul albab. Hati yang beriman, dia akan memikirkan kebesaran Allah. Hati yang tiada iman, ada nafsu, dia tak fikir kebesaran Allah. Mulut dia pun dia tak jaga. Tu nampak kaitan dia tu. Nah? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, maksud tak melayang sangatlah. Fikiran tu masih ada tapi tak masih dalam in control. Tak ada tiba-tiba terus pum hilang terus. Oh, itu makam tak tahulah kata makam apa, sebab ini manusia adat dia masih mesti akan ada sensor tu masuk. Cuma bila hati yang bercahaya, sebab tu minta istighfar dulu, sebelum solat doa, minta biar Allah cool downkan hati. Sebab tu orang yang solat itu akan jaga hati. Dia tak suka gaduh-gaduh. Orang yang solat dia tak suka marah-marah. Dia tak suka, dia tak akan buat kebencian. Sebab tu pentingnya bersihkan hati. Orang yang solat mesti jaga hati. Kalau dia hati, contoh ni bergaduh dengan seseorang, atau bergaduh dengan suami bergaduh dengan isteri. Jadi bila dia solat, pasti pikiran dia akan terganggu kerana hatinya tadi tidak selesai. Yang menjaga pikiran tu hati. Sebab tu hati orang beriman, pikirannya terkawal. Dia tak ada fikir buruk, tak ada sangka buruk. Itu sebab apa? Sebab iman dia ada. Tak sangka buruk dia. Iman cakap, iman bagi nasihat. Iman kan raja, hati kan raja. Hati sudah ada iman. Nak sangka buruk dia, jangan sangka buruk. Okay. Dia bagi nasihat dekat akal. Hati tadi tengah solat, nak terkeluar je, dia tarik balik. Dengan ketenangan. Itu maksud dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Jadi sebenarnya mata Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Okey, baik. Jadi sebab itu pentingnya kita, sebab bila cerita bab solat tadi, cerita sikit. Dia solat ni istilahnya penghubung. Kita solat ni namanya penghubung. Silaturrahim, solat gabungan dia. Penghubung. Penghubung dengan siapa? Allah. Bila penghubung dengan Allah, dengan apa berhubung? Solat ni kerja apa sebenarnya? Utama pada solat ni apa? Hati. Sebab tu antara ibadat yang tidak ada kompromi. Tak boleh diri, duduk. Tak boleh duduk, baring. Tak boleh baring, Ustaz. Semua dah tak boleh. Kelip mata je. Tak boleh kelip mata. Celak macam tu lah. Sebab yang bersolat itu sebenarnya hatinya. Okay, baik. Bila kata hati, dia ada sebelum solat, sedang, dan selepas. Okay, perkara yang nak ditekankan itu adalah, saya buat 3 macam ni lah. Sebelum, sebelum ataupun di luar solat, sedang, di dalam, di luar solat, di dalam solat, dan selepas solat. Di luar inilah ataupun sebelum ini dia memainkan peranan. Apa yang sedang berlaku di sini? Ini akan memberi kesan berada di dalam. Dalam ini dia membawalah. Okey, bila di dalam ini dibawa ke dalam, dari dalam ni kesan itu dia akan bawa keluar. Apa dia dapat daripada situ dia akan bawa keluar balik. Kalau benda ini tak selesai, dia akan rotate balik. Dia ada satu rotation. Rotation ini yang kena jaga. Jadi kat mana nak jaga? Kalau tanya kat sini kat mana jaga? Sebelum ni. Sebelum solat. Sebab tu solat datang sebelum. Sebelum tu
sebelum, maknanya sebelum solat, maksudnya sebelum solat iman dulu. Tu kehidupannya dibetulkan. Kehidupannya apa? Apa yang membetulkan di luar ini? Iman. Iman tadi. Iman ni dibetul dengan kalam. Di sinilah datangnya. Jangan ada kalam-kalam buruk. Kalam-kalam ini yang kena dibetulkan di sini. Kalam. Betulkan keyakinan dia sebab dia akan mengganggu. Bila mengganggu sini, dia akan ada dua dia panggil. Celakalah orang yang solat tu. An solatihim sahun. An solat ni. An ni maksudnya pada solat tu. Pada. Maksudnya dia tidak menjaga solat itu dengan tidak menjaga kehidupan dia. Maka dengan sibuk kerja, lambat-lambat solat, dengan bergaduh-gaduh, dengan hati tak tenang, dia tak jaga. Kehidupan dia sebelum solat tu dia tak jaga. Maka terganggulah dalam solat dia. Bila dalam solat dia tak selesai, selepas solat tak ada kesan. Bawa benda yang sama, rotate berkali-kali macam tu. Pimai tang tu, pimai tang tu. Kat mana nak betulkan sepatutnya, stop balik betulkan kat sini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebab tu jangan betulkan. Khair. Ya, itu perbaikilah, samalah. Bila tunggu, maksudnya kenapa boleh tunggu solat? Kenapa boleh tunggu azan? Sebab kehidupan dia sebelum itu telah dibetulkan. Keutamaan dia sudah dibetulkan. Tujuan dia sudah dibetulkan. Kalamnya sudah dibetulkan. Dia tak ada lagi, tak ada rezeki, payahlah nanti kita kena kerja kuat-kuat ni. Dah. Itu kalam batil. Kalam batil ni melambatkan solat nanti. Benar Tuan Khairin Syafarin. Jadi, kalau macam tu, ini sebelum ni 13 tahun Nabi pasakkan. Sebab tu rukun iman. Dan di sini kita bincang tentang apa ni? Iman ni. Ni. La ilaha illallah. Nafi tiada diri. Kata yang baik-baik, kata yang benar. Nampak? Jadi benar Tuan Haji Mak Muda, solat itu tenang. Bila dia di luar solat, dia tenang. Di dalam solat akan tenang. Tanda solat itu tenang, dia steady lah solat dia. Allahu Akbar. Sebab tu bila jemaah tu mendidik untuk tenang lah. Kalau seorang-seorang kan, kita kok suka. Asal kita cepat, kita start engine, pergi 6 terus. Tapi kalau dengan imam, kita kena tunggu imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Dia sebenarnya kalau solat ni dia akan tuning balik hidup kita serabut kat luar tadi. Dalam solat pun boleh diperbetulkan kembali. Cuma ada lebih baik betulkan sebelum. Nanti kan kalau tak faham-faham juga, solat je tak selesai juga. Tak selesai juga. Sebab tu Nabi SAW ketika berada dalam keadaan duka nestapa, tahun duka cita, apa yang Allah buat? Allah bagi solat. Allah bagi berjumpa dengan Allah. Dan diberikan wasilahnya, penghubungnya adalah solat. Solat itu alat untuk ataupun syariatnya bertemu dengan hakikatnya, yakni Allah. Tapi ianya mesti bermula dengan kalam. Kalau kalam tak betul, maka tak betul semua ni. Ni kena betulkan kalam. Ya Puan Rosliza, tiada, Nabi kata tiada solat bagi yang tiada tomak ninah. Baik. Jadi sebenarnya mata Allah SWT. Ya tuan, itulah. Terus pergi 6 terus. Memang sebab itulah rosak. Habis amalan tu rosak. Kerana semua nak cepat-cepat. Sebab apa? Dekat luar tu gelisah. Sebelum solat kita dah gelisah. Dalam solat lagilah kita parah.
Silat hari bulan, tak solat terus. Sebab kegelisahan menghalang kita untuk beribadat. Tu hati-hati. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi hati kadang-kadang lintasan-lintasan jahat mengutuk orang dalam hati. Itu maknanya masih ada diri. Apa cara tadi? Kan kita kata kembalikan kepada Allah, nafi, tiada diri. Tiada diri. Bila tiada diri, tiada sifat pada diri, sifat semua pada Allah. Jadi di mana lagi kita nak mengklaim orang? Kan tadi, Puan Nisa, dah lah buta, kan cakap itu. Dah lah buta, pekak, bisu, mati, tiba-tiba nak nilai orang. Siapa kita? Siapa kita nak, si butanya nak menilai orang ni? Si pekaknya nak dengar cerita orang ni siapa? Si bisu nak mengata pasal orang ni kenapa? Si pekak, si buta, si bisu. Tu je bahasa yang bagi kat diri tu. Tu kenapa nafi isbat. Orang pekak, orang buta, orang bisu, semua tak ada. Bayangkan, apa ada? Buta, pekak, bisu. Buat apa? Cuba bagi tahu. Setakat ni, Allah jadikan manusia ni, dia 3 panca indera tu jarang Allah tak adakan 3-3. Ni kita pergi pada insan yang istimewa lah. Kadang dia tak nampak tapi dia dengar. Kadang dia tak dengar tapi dia boleh bercakap. Dia boleh nampak. Macam tu lah. Kadang dia tak boleh bercakap. Dia tak boleh nampak. Tapi dia boleh dengar. Dengar masih boleh. Okay, masuk sini kiri. Jaga-jaga. Walaupun dia tak nampak, dia tak cakap, dia boleh dengar. Bila dia dengar, dia masih lagi. Tapi kalau 3-3 tak boleh. Nak buat apa? Dengar tidak. Menampak tidak. Bercakap tidak. Jadi apa? Banyaklah. Jadi sifat buta, mendengar tidak, buta ya, bisu kita, kenapa duk nak hukum orang ni? Tak kenal diri tu. Nampak ada diri. Maksudnya dia belum lagi. Bila belum, ingat bila belum buat ini, bila belum ini, maka dia akan belum mendapat hati yang baik. Bila belum dapat tak kalam kebenaran, tak dapat. Bila tak dapat 3 ni, dia terlindung tak? Allah lindung tak dia? Tak ada. Habis lah. Sebab tu, hidup je besar. Nak bina kehidupan pun payah. Nak kena positif je selalu. Okey, tarik nafas, positif. Sampai ke sudah nak buat kerja macam tu, macam mana? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Hati macam nak riak. Tak apalah, kalau was yang cakap, bukan kita. Kalau kita bercakap, bukan riak, batal terus. Tengah solat ni. Mulut bercakap dengan manusia, hati bercakap sedang bicara dengan Allah. Ya, sebenar hakikatnya begitu. Apa yang kita bicara pada manusia, ingat, hati kita sedang berhubung dengan Allah. Semua tu recorded. Kalau sedang solat, mana yang perlu dikawal? Fikiran atau hati? Sudah pastilah hati. Nak kawal fikiran tu, hati yang mengawalnya. Puan Ziza. Sebab itu yang utama, komponennya adalah niat hati. Jadi kalau tak jaga hati, macam mana? Jaga fikiran. Ada solat kata betulkan fikiran. Tak? Solat kata perbetulkan niat kan? Betulkanlah niat, hatilah jaga. Kamu jaga fikiran je lah. Siapa boleh jaga fikiran? Mana boleh. Ikut rukun. Rukun suruh jaga hati kan? Jaga niat kolbi jangan ada. Bersihkanlah hati. Hati tu bersihkan. Buang sifat ujub, buang sifat riak, buang sifat takabur, buang semua tu. Sebab tu kena buat berkali-kali sampai hati tu dibersihkan oleh Allah Ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, jadi sebenarnya mata Allah Subhanahu Wa Taala, maka di sini kalau kita lihat kesimpulannya, memang dia memberi kesan. Memberi kesan itu
dengan kita menjaga kembali hati ini dengan menjaga kalam-kalam ini. Ini kalam ni, ini kalam. Ini kalam ni, menjaga kalam ini. Jaga kalam yang utama dengan kita sentiasa melakukan nafi dan isbat dalam kehidupan kita. Ini yang Nabi suruh. Najidu imanakum. Qil, ya Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana? Qila Rasulullah, kata Nabi, aksiru min qawli la ilaha illallah. Tuan-tuan, sedang beruntun sedang jemaah mata Allah Ta'ala. Sedar atau tidak, yang kena kita penuhi dalam hidup kita itu adalah bagaimana nak terjemahkan la ilaha illallah ini menjadi satu kenyataan, bukan sekadar sebutan. Ini kita sambung besok. Bagaimana nak menjadikan la ilaha illallah? Sebab ini je kalam yang syadi, kalam yang qaul yang benar, yang lain semua batil. Ini bukan sekadar sebutan, tetapi kita nak terjemahkan menjadi kenyataan. Ini tugas kita. Dan inilah misi kehidupan. Dia panggil tajalli ni, tajalli. Menterjemahkan, itu panggil kenyataan. Daripada ini kita akan keluarkan nanti sedutan-sedutan atau sebutan-sebutan itu. Sebutan-sebutan ini, kenyataan ini mestilah bersandarkan dua tadi elemen, nafi, isbat. Ini pengajian ini kita cuba bawakan dalam konteks kehidupan ya. Ustaz nak tanya Trisi 420 atau Tauhid 3 yang mana kita kena belajar? Ini bukan soalan. Itu bukan soalan. Bukan mana yang kita kena belajar. Dia bukan pilihan begitu. Kalau pilihan begitu, kita buat perbandingan. Yang utama itu adalah, sudah pastilah, mengikut Abu Ayyub Al-Asy'ari Al-Maturidi itu sifat 20. Dia bukan perbandingan macam itu. Itu soalan perangkap. Buat perbandingan 20 ke mengenal Allah itu wajib. Kalau saya dulu. Yang mana mau belajar? Belajar mengenal Allah. Kaedah. Itu kaedah. Jadi kaedah ini mestilah mengikut pada ulama' yang jumhur. Yang mana yang jumhur? Kaji yang jumhur. Baik. Jadi sedang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ni kita akan fokus kepada kenyataan ini. Inilah yang akan menjadi kita punya statement. Statement dalam kehidupan. Banyak antara kalau kita recall balik pengajian hakikat kehidupan saya buka sekejap nota dia. Ini pengajian kitab hakikat kehidupan. Tajuknya apa ya? Sekejap. Tu. Hakikat yang ada. Tu. Kalau yang dulu saya pernah sentuh dalam ni, hakikat yang ada tu. Jadi bila kat sini okey. Nampak? Ini ni hakikat yang ada. Saya pernah sentuh ni. Cuma inilah hakikat kehidupan. Cuma bila kita sentuh dalam bab kalam, sebab tu dia berkait-kait perbincangan kita ni. Hakikat yang ada dan hidup bermula dengan mengenai diri ini, ini kita pernah sentuh. Okey. Hilanglah. Baik. Itu kita akan sentuh. Sebab tu dalam perbahasan ini, kena masuklah yang pernah saya sentuh sebelum ini. Tapi kita akan, yang sebelum ini kita sentuh secara asas. Kita akan pergi secara terperinci.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali. Okey. Tu. Kikatnya ada ni. Kita pernah sentuh. Cuma yang ini yang kita kena perdalami. Itu soalan tadi tu. Yang mana satunya nak belajar. Yang belajar tu mengenai Allah. Dan kita pergi tengok kepada yang mana jumhur sepakat untuk kita meletakkan sebagai kaedah dalam kita untuk menyatakan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di sini yang ini nampak saya rungkaikan kembali perkataan ini. Ini kalam kebenaran ni. Ni kalam kebenaran. Ni yang belakang ini ni kalam kebenaran. Ni tak ada contoh kat sini boleh. Okey boleh. Ni. Perkara yang ada dikatakan tiada, perkara yang tiada dikatakan ada. Ni dia. Ini yang dipanggil penyataan ataupun kenyataan la ilaha illallah itu. Boleh tak kita terjemahkan daripada jadi perkataan seperti ini? Perkara yang ada dikatakan tiada, perkara yang tiada dikatakan ada. Jadi sebab tu bila tanya soalan tadi, Ustaz, mana yang belajar? Bukan mana yang belajar. Bila kita mengenal Allah, kita tahulah apa yang utama yang nak kita belajar. Sebab kita nak faham yang ada hanya Allah hak. Bila kita mendalami perkara ini, kita akan nampak lah. Kita akan nampak perkara ini. Allahumma salli ala Muhammad. Ini kalau kitab ni muka surat 63 Puan Fauziah. Surat 63 Baik, jadi sebenarnya mata Allah Taala, saya kira cukup setakat tu dulu perbincangan kita pada malam yang penuh barakah. Ada dalam tiada. Kan? Ada dalam tiada kan? Silah hari bulan, tiada dalam ada. Itulah. Bila kita tak susun balik kata-kata tu, kita bimbang dia hanya jadi falsafah. Bila jadi falsafah tu kadang-kadang kita akan orang melihat pengajian kepada mengenal Allah ni terlampau banyak selok-beloknya. Sampai kadang-kadang orang meninggalkan balik. Tu sibuk membahaskan tentang usul kaedah. Akhirnya tak kenal Allah. Sebenarnya kita ada tujuan nak kenal Allah. Okey. Kita apa? Hakikat kehidupan. Nanti saya keluarkan, saya tengah tunggu publish sekali lah. Tak apalah, sabar sikit. Nanti dah siap. Semua yang mana baru ni boleh dapatkan. InsyaAllah. Khair, saya rasa syukur setakat tu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Kita akan masuk kepada perbahasan menyatakan la ilaha illallah. Besar tu. Tajuk tu. Besar Cuma kita mohonlah Allah bantu kita. Dah penting Benda ni sangat penting. Sangat penting. Khair, cukup setakat tu dulu. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Moga-moga Allah pilih kita untuk terus istiqomah dalam pengajian ini. Tahniah dan syabas kepada telah terus istiqomah. Dan yang baru mengikuti, teruskan. InsyaAllah. Doa kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, kurniakan ma'rifatmu, basirahmu, pimpin aku dengan cahayamu. Mohon pada Allah supaya Allah bantu kita untuk terus istiqomah dalam pengajian insyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Mohon ampun, mohon maaf atas segala kekurangan sepanjang penyampaian. Terkasar kata tu kurang bicara. Moga-moga Allah Ta'ala sajalah menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah ni. Dan Allah pilih kita semuanya nak menonton pada malam ni. InsyaAllah dimasukkan dalam syurganya tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Khair, aqulu qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu akbar.